bila mana keluar daripada orang yang beriman, yang mantap imannya, malaikat khusus yang akan mencabut ruh itu. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. An-nazi'at, malaikat pencabut nyawa orang-orang yang tak nak keluar nyawanya. Naza'an, itu naza' mencabut. Orang itu yang kalau kalimat mencabut itu benda yang lekat di dalam tanah, keluar baru dicabut. Tapi kalau nasyitan, malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang beriman. Macam tarik itu rambut daripada tepung. Kepada orang-orang yang mantap imannya, memang sakaratul maut ada pedihnya, tapi malaikat khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang mencabut jiwa orang-orang yang mantap di dalam iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita malaikat yang nasyitah yang mencabut roh kita dengan halus dan lembut, sehingga tidak dapat merasakan daripada pedihnya sakaratul maut. Khubayb bin Adi mengatakan, "Aqrib minni Rasulullah sallallahu, sampaikan daripada saya untuk Rasulullah salam untuk beliau." Salam itu didengar, dikawal. Rasulullah menghantarkan, mengatakan kepada sahabatnya, "Siapa di antara kamu yang berani datang ke Mekah untuk menurunkan jasad Khubayb daripada ikatannya?" Itu Khubayb diikat, setelah dibunuh dan dibiarkan. Kalau tadi itu Asim bin Thabit dilindungi dengan lebah karena beriman kepada Allah, mengasihi kepada Rasulullah, berjuang demi Rasulullah, Allah hantarkan tenteranya lebah. Khubayb bin Adi ketika dekat berhari-hari tidak busuk jasadnya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, tapi dia hidup. Tak busuk jasad Khubayb bin Adi. Baginda menghantarkan seseorang supaya menurunkan jasad Khubayb bin Adi dan dibawa untuk dikebumikan. Baginda hantar khas untuk menurunkan jasad Khubayb. Dihantar pada waktu itu malam. Berdua tiga orang sahabat Nabi SAW ketika menghampiri kepada jasad Khubayb bin Adi dan menaiki kayu yang atau tiang yang berdiri untuk mengikat kepada Khubayb, maka Khubayb ketika dibuka ikatannya dan didukung oleh sahabat itu untuk diturunkan, diketahui oleh sebahagian kaum musyrikin akan kedatangan kaum muslimin untuk menurunkan jasad Khubayb bin Adi, maka pada ketika itu terjatuh jasad itu daripada tiang dan tak tahu jasad itu pergi kemana. Dicari di bawah tak jumpa. Dikatakan beliau terus ditelan oleh bumi. Maha suci dan yang menjaga jasad hamba-hambanya untuk dicemari dan dinodai ataupun disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab daripada kalangan kaum musyrikin. Allah mempunyai kuasa untuk berbuat apa saja kepada sesiapa yang dijaga, yang menjaga akan hak Allah dan juga hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajar daripada madrasah Rasulullah tadi, daripada championnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khubayb bin Adi, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an, dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Zaid bin Dathinah, dan ramai daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang tidak ridha baginda Rasulullah terluka perasaannya atau jasadnya kerana rasa takzim mereka kepada baginda Rasulullah. Takzim dan cinta kita kepada Rasulullah mesti terserlah di dalam praktikal keseharian kita ini. Daripada satu hati dan sanubari kita tentang sejauh mana hati ini merindui kepada baginda Rasulullah,
tentang fisikal tubuh badan kita ini, sejauh mana kita meneladani teladan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah mesti mencintai kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang pertama, golongan pertama yang dicintai oleh Rasulullah adalah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya tak perlu, kata Nabi, daripada kamu wahai umatku apa-apa balasan kecuali kasih sayang kepada ahli keluargaku. Dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yarzuqu bihi min ni'ami." Cintailah Allah karena Allah bagi nikmat kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan kasihilah, cintailah ahli keluarga aku karena cintamu kepada aku, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain baginda bersabda, "Allimu auladakum." Dalam riwayat yang lain, "Adibu auladakum." Ajarkan ilmu atau adab kepada anak-anakmu salasa khisal, 3 perkara. Hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu, wa ahli baitihi, dan ahli keluarganya, wa tilawatil Quran, dan juga mencintai membaca Al-Quranul Karim. Golongan yang kedua yang dikasihi oleh baginda Rasulullah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan muhajirin dan juga kalangan al-ansar. Dikatakan dalam hadis, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minal nifaq. Cinta kepada ansar bahagian daripada iman, benci kepada ansar bahagian daripada nifaq. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga yang dikasihi oleh Rasulullah, yang kita mengasihi kepada mereka adalah para aulia, para salihin, para ulama, yang mereka itu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yang mesti kita kasihi karena kasih sayang Rasulullah kepadanya adalah anak-anak yatim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatama kahadain." Saya dengan orang yang membela anak yatim, menjaga, memberi nafkah kepada anak yatim, kahadain fil jannah. Umpama macam ni, kata Nabi, yakni jari telunjuk dengan jari tengah rapatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga kepada anak-anak yatim. Di antara orang yang dikasihi dan dihormati oleh Rasulullah adalah orang-orang tua, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ijlalillah ikram fi asyaibatil muslim." Bahagian daripada orang itu mengagungkan Allah adalah orang yang mengagungkan, memuliakan orang tua yang muslim. Memuliakan, mendahulukan, mengedepankan kepada mereka itu bahagian daripada mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang sahabat datang kepada Rasulullah, adik-beradik, ingin bercakap kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "Kabbir, kabbir." Yang 2 yang bercakap sebagai tanda penghormatan Nabi kepada orang tua. Alhamdulillah, Darul Muhibbin ini di sini ada pelajar-pelajar tahfiz yang akan di kemudian insyaallah anak-anak yatim, orang-orang dikasihi oleh Rasulullah, dan juga orang-orang tua yang juga disuruh kita menghormati oleh Rasulullah. Tanda kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya, mencintai orang-orang yang disuruh oleh Nabi untuk dicintai dan diperhatikan, yaitu daripada kalangan pelajar-pelajar, daripada kalangan orang-orang tua, dan daripada kalangan anak-anak yatim. Kalau dahulu ada pelajar ilmu agama datang kepada sahabat mengatakan, "Ahlan biwasiyyati Rasulillah." Selamat datang kepada orang yang Rasulullah mewasiatkan saya kepada orang seperti ini. Siapa yang dimaksudkan? Pelajar ilmu agama. Semua ini adalah merupakan tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kepada semua kita yang hadir di sini untuk dapat meneladani, menelaah, menghayati, memahami akan kasih sayang kepada Allah dan juga kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berhimpunnya kita di tempat ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan catatkan nama-nama setiap kita yang hadir dalam golongan orang-orang yang masuk dalam list untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita menyebut nama Allah, moga-moga Allah sebut nama kita. Seperti mana kita berselawat kepada Rasulullah, moga-moga Allah sampaikan salawat kita kepada Rasulullah untuk dijawab oleh Rasulullah. Sebagaimana demikian adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berhimpun di tempat ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua hajat kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis rahmat ini, moga Allah merahmati kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di tempat majlis iman ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman kita sehingga tidak berpisah daripada dunia ini kecuali dalam kemantapan iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana menghimpunkan di tempat ini untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, moga-moga Allah berikan kepada kita manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menghimpunkan kita di tempat ini, di malam ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang menyeru seruan, menyambut seruan Allah di waktu malam bila mana menyeru kepada manusia untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, maafkan kesilapan kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kesehatan yang ada dengan lebih sehat, tambahkan nikmat yang ada dengan kenikmatan yang lebih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan di dalam hidup, di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia, di dalam ahli keluarga kita, dengan jiran kita, dengan sahabat kita, di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada tipu daya dan hela syaitan. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk tidak dapat mudah ditipu oleh syaitan. Moga-moga Allah erat hubungan sesama kita, dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan dan tunaikan hajat Ustaz bin Had dan juga ahli keluarga, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan afiahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati ahli keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicita-citakan dan diimpikan diberikan oleh Allah lebih daripada apa yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah bila mana memberi, tak peduli sebanyak mana pemberian itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon kepadamu di tempat yang Engkau pada tempat ini menjanjikan akan kabulnya doa, kami menadahkan tangan kepadamu ya Rabbal Alamin untuk Kau tunaikan hajat kami, untuk Kau ampunkan dosa kami, untuk Kau berikan manisnya cinta daripada Engkau. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripadamu. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripada Nabi-Mu. Kami mohon cinta dan kasih sayang daripada orang-orang yang mengasihi kepada Engkau. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, taufik untuk beramal yang dengan amalan itu Engkau berikan kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kepada Darul Muhibbin, kepada yang membangunnya, kepada yang menyumbangnya, kepada yang membersihkannya, kepada semua yang berkhidmat kepada Darul Muhibbin. Ya Allah, sebagaimana tempat ini dinamakan Darul Muhibbin, jangan Kau jadikan orang yang menyumbang, yang membantu, yang datang, yang berziarah, yang berkhidmat, yang memimpin, yang mentadbir, melainkan Kau berikan mahabbah yang sebenar daripadamu ya Rabbal Alamin. Golongkan kami dalam golongan orang-orang muhibbin, golongkan kami dalam golongan orang-orang yang mencicipi manisnya mahabbah ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil dhal wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Barik bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Rabbal Alamin. Berkati kami dan kaum muslimin muslimat yang hadir di sini, dalam dunia, dalam ahli keluarga. Tentramkan kehidupan kami dalam keluarga, jauhkan kami daripada segala permasalahan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau jadikan sebahagian keluarga Engkau berkati di atas muka bumi ini. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang
SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitun ma'ruf fi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajurun lillahi qatibatan, Muhammadun salihul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul bisaki hafizun,
Ada beberapa perkara yang sampaikan. Pertama ni saya bagi peluang awak salam Abi Aliyah, tapi terbaik tertib. Masuk sini keluar sana. Jangan tolak-tolak. Ni tak ada ajar suat. Kalau ajar suat boleh tolak, berebut. Ni Abi Ali. Kalau dia sakit, kita pun sakit. Yang kedua, tuan-tuan suka tak Abi Ali di ceramah? Tuan-tuan suka, majoriti yang suka Abi Ali kena datang setiap bulan. Ni jangan disayang Abi Ali sebelum Muhyiddin ni siap ni. Ketiga, tuan-tuan suka tak Muhyiddin ni diadakan? Tuan-tuan boleh daftar anak-anak yatim yang ada bersama tuan-tuan, boleh hantar nama kepada saya. Saya dan Akhtar Kuasa akan tapis untuk menerima anak-anak yatim ini tinggal di Muhyiddin secara percuma. Secara percuma, free of charge. Tetapi kalau orang nak bayar, tolong bayar. Itu yang baik. Dibiri wa taqwa, bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Jangan bantu-membantu perkara dosa. Jangan bantu membuat dangdut. Jangan bantu duduk bekong beli. Itu dosa namanya. Mudah-mudahan malam ini kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini Allah Ta'ala ampun segala dosa mak bapak kita. Allah Ta'ala ampun dosa saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada seluruh keluarga kita. Dan keluarga Rasulullah datang pada malam ini. InsyaAllah namakan video besok dia akan bagi lagi. Habis Syekh Pudin. Syekh Pudin bersama dengan Ustaz Long Tin. Long Tin. Dia patut ada malam ini tapi ada sedikit masalah. Kemudian yang main video kita akan buat majlis ini. InsyaAllah. Dan yang keempat, saya minta tuan-tuan jadi keluarga Al-Muhibbin. Tuan-tuan boleh tekan dalam Facebook Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin. Mudah-mudahan kita jadi macam gerakan Amstrong. Macam mana nak beli gereja? Expected $1 enough. Boleh beli gereja. Kita nak beli gereja, kita nak buat masjid. Setiap orang sumbang RM10 je masuk dalam Facebook. Kita boleh banner bangunan 3 tingkat. Di sini akan lahir anak-anak yatim macam akhlak macam Rasulullah. Tahu baca Quran, berjihad jalan Allah, menerangkan kebenaran walaupun dia diseksa. Walaupun dia caci dan dimaki, kita seorang tak seksa kita. Seorang tak maki kita. Poket kita kena keluar, tolong Muhyiddin. Itu yang paling baik, yang paling best. Mudah-mudahan inilah yang akan menambahkan rezeki kita. Kalau kita bantu sekolah-sekolah anak ya, dan ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Siapa yang kufur, walahum azabun syadid. Allah seksa dia, Allah seksa rezeki dia, Allah seksa semua keluarga dia. Tetapi kalau kita bersyukur, insya-Allah doakan saya panjang umur, keluarga saya panjang umur, keluarga saya jadi orang yang baik-baik. Saya berdoa semoga kamu jadi orang yang baik-baik, keluarga kamu menjadi orang yang baik-baik. Sudah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah pada pengurusi majlis. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Habib ceramah ini tadi. Dan kita doakan insyaAllah Ustaz Nihan akan ke umrah pada 25 Mei ini. Kita doakan supaya rombongan beliau mendapat umrah yang mabrur, selamat dan perjalanan pergi dan balik. Saya ada beberapa pengumuman untuk disampaikan, iaitu yang pertama, malam besok selepas solat maghrib di Taman Paya Emas Surau At-Taqwa. Ini Taman Emas Paya Emas besok lepas maghrib, penceramahnya Ustaz Mustafa Kamal dari Terengganu. Yang kedua, 6 hari bulan 7 kita dah confirm Syekh Afifuddin Al-Galani dan juga Ustaz Long akan memberi ceramah di sini waktunya maghrib. Dan di sini akan dibangunkan dan dimarahkan bacaan majlis Maulid Nabawi pada setiap bulan Isnin yang pertama, the first Monday every month. Dan lagi satu, kuliah duha di Baitul Qura tiap-tiap minggu, jangan lupa ke 10 pagi. Dan yang istimewanya di Melaka ini, seorang ruang guru iaitu Ustaz Al-Ghazali Al-Fadani yang akan menyampaikan kuliahnya di Madrasah Baitul Qura pada 18 Mei. Ingat 18 Mei pukul 9.30 pagi di Baitul Qura. Tuan Guru Ustaz Haji Ghazali, itu yang dikenali sebagai Babali, yang akan menyampaikan kuliah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Akidah At-Tahiyah. Dan pada 25 Mei minggu hadapan juga, hari Sabtu 9.30 pagi, Syekh Nuruddin Al-Banjari akan menyampaikan kuliahnya di Baitul Qura dengan bacaan kitab hadis 40. Saya rasa dah banyak dah, ada 6 perkara. Jadi Alhamdulillah,
saya ingin merungkaikan kata-kata Allah Ta'ala makbulkan doa kita, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menguji dan meneguhkan kepercayaan kita. Allah Ta'ala menangguhkan doa kita, Allah Ta'ala menguji kita. Allah Ta'ala tidak makbulkan doa kita, maknanya Allah Ta'ala merancang sesuatu yang lebih baik untuk kita. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kita kepada petunjuknya, membantu kita dalam usaha dakwah menuju kepadanya, membaiki kelemahan kita, mengampuni dosa kita, memberi keberkahan kepada kita umat Islam seluruhnya. Dan dengan berkat malam Jumaat yang mulia ini, dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menghimpunkan kita pada apa-apa yang membawa kepada keredaannya. Muslim-Muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita mendapat petunjuk daripada apa yang telah dijelaskan oleh Habib. Kita mendoakan supaya Al-Habib Ali Zainal Abidin yang kita kasihi ini dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusannya, maka Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Diberi belaka di Habib, sedang rindu dengan kehadiran Habib. Dan seperti yang saya katakan, banyak tempat dah booking Habib untuk diberi belaka ini. Mudah-mudahan Habib cinta dengan orang Melaka lebih daripada negeri lain, insya-Allah. Dan kita mudah-mudahan sampai hajat kita tiap-tiap bulan, kita mohon Habib Ali berada di majlis ini tiap-tiap bulan. Tarikhnya insya-Allah Habib Ali akan tentukan minggu yang keberapa, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri barakah kepada keluarga Al-Muhibbi dengan bunyian qasidah yang disampaikan dari Muhammadun yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Hadi yang memimpin warga Al-Muhibbi di sini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudahi majlis ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan adab kita salam dengan Habib, insya-Allah. InsyaAllah boleh ke kiri ya, ke kiri saya.